Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah hari ini dah hari yang ke-20 dah kita pada bulan Ramadan. Macam mana perasaan kita? Adakah kita rasa sangat-sangat bersyukur? Adakah kita sangat-sangat memanfaatkan masa yang ada dengan sebaiknya? Moga-moga sakit-baki Ramadan yang kita ada ini, kita usahakan yang lebih baik dan lebih baik lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, jom baca bersama sepanjang Ramadan hari ini. Tajuk yang kita sama-sama kita akan baca adalah berkaitan dengan malas. Okey, jom sama-sama kita baca. Ada satu perkataan yang amat dimusuhi oleh perkataan motivasi. Sebab adanya perkataan inilah motivasi boleh hilang dalam diri seseorang. Perkataan itu ialah malas. Apapun yang kita lakukan, kalau ada perkataan malas di hujung jawapannya, pasti gagal atau separuh gagal. Inilah natijah daripada bermalas-malasan. Kalau malas ada pada pelajar, pelajarannya akan merosot. Kalau ada pada pekerja, hasil kerjanya tak menepati KPI syarikat. Kalau ada pada suri rumah, jawabnya banyak tidur dari mengemas rumah. Malasnya lah nak lipat kain. Tengok apa akan jadi. Macam gununglah timbunan kain. Ataupun kalau melipat pun akan jadi macam roti canai yang belum ditebak. Begitu juga halnya kalau perkataan malas itu berlega-lega di dalam rumah tangga. Tengoklah rumah berkecah-kecah, semua tidak terurus, kain kotor berlonggok, pinggan mangkuk penuh dalam sinki. Semua ini sebab apa? Sebab malas. Hanya satu perkataan ini boleh mengubah nilai hidup kita. Hanya kerana malas, bukan sahaja hidup tidak berkualiti, malah target atau matlamat hidup boleh tersasar. Malas pembunuh utama motivasi. Jadi para pembaca, buang perkataan malas itu dengan pantas. Biasanya malas ini lagi mudah terbit bila seseorang itu berada seorang diri. Tak ada orang lain bersama dia. Kalau ada orang bersamanya, laju pula buat kerja. Sampai licin lantai sapu sebab ada orang tengok. Tips bagi membasmi masalah malas anak-anak pula ialah dengan menghargai kemalasan anak. Lain macam bunyinya kan? Kita ubah cara pula untuk membasmi sikap malas anak ini dengan yang pertama, puji anak bila anak buat sesuatu yang boleh dikategorikan sebagai rajin. Rajin sebab dia tak pernah buat yang lebih rajin daripada itu. Cuba puji. Rajinnya lah abang Long tolong angkat kain. Memang anak yang baik. Biarlah dalam fikiran anak tu, pandai betul mak aku mengampu. Tapi sebenarnya hati dia seronok. Yang kedua, puji walaupun dia tak buat sesuatu tetapi kaitkan dengan dia. Contoh, siapa susun-susun bantal ni? Mesti Man kan? Dalam hati, ayah ni nak beli ke? Tapi tak apa tuan-tuan, puan-puan, dia akan terfikir seronok dipuji dengan perkataan yang simple. Tetapi kalau anak jawab, apa ayah ni? Takkan Man nak buat kerja-kerja tu? Man bukan orang gaji. Yang ini bahaya. Bukan anak sahaja kena sesi kaunseling, ibu dan ayah juga boleh dapatkan konsultasi. 3. Hargai kemalasan dengan belikan sesuatu yang dicita-citakannya. Katakanlah anak nak sangat kereta remote control. Satu hari kita belikan kereta itu tetapi kecil sahaja saiznya. Atau mungkin kereta biasa tiada remote control. Pasti anak suka dan hairan. Ibu bapa boleh bercakap, Ni hadiah untuk abang,
Tetapi kalau abang rajin selalu kemas bilik, mama mesti belikan yang besar. Baiklah para pembaca, cubalah basmi kemalasan anak-anak dengan rangsangan dan pujian. Mana tahu kalau ada kaedah yang lebih serasi dengannya. Sebelum saya akhiri, hayatilah mutiara ini. Hati seorang yang bodoh terletak di mulutnya, tetapi mulut seorang yang bijak terletak di hatinya. Okey tuan-puan, hari ini penulis berkongsi berkaitan dengan malas. Dan penulis cuba untuk mengajak kita semua menggunakan perkara malas yang berada pada anak kita dengan sesuatu yang positif untuk mengubati malas yang dia buat itu, dengan cara-cara yang telah dinyatakan tadilah. Dan saya kira perkara tersebut adalah reverse psychology lah. Okey, sebenarnya itu adalah didikan, dan pelbagaikan didikan kepada anak-anak. Jangan satu rigid saja kan. So melalui pujian, walaupun mereka tak lakukan benda tu, puji mereka supaya mereka sedar apa yang sepatutnya mereka lakukan. InsyaAllah niat baik, insyaAllah Allah hadirkan kesan yang baik juga kepada kita semua, insyaAllah. Okey tuan-puan, esok insyaAllah 21 Ramadan. Allahu Akbar. Masih lagi 9 hari tinggal lagi pada kita untuk memanfaatkan Ramadan pada tahun ini. Okey, so insyaAllah tajuk yang sama-sama kita akan kongsikan adalah kisah sebatang pensel. Okey tuan-puan, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah ingat, hidup hanya sekali, biarlah ia bermanfaat untuk selama-lamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok insya-Allah.